Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama untuk berforum bersama dengan ahli panelis yang tidak asing lagi di negara kita, insya-Allah. Jadi terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan semua ahli panel kita. Yang pertamanya ialah ahli panel sebelah kiri saya. Selamat datang Dr. Zaharuddin. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Beliau merupakan seorang penulis dan pendakwah terkenal tanah air. Lulusan PhD dalam Syariah in Islamic Finance di University of Wales, Masters in Syariah di Yarmouk University Jordan, dan baru menubuhkan Multaqa As-Satizah dan Du'at ataupun Mursyid, dan beliau telah dilantik sebagai Presiden Mursyid. Dan Alhamdulillah pada ketika ini beliau berkhidmat di UIAM, Universiti Islam Antarabangsa, sebagai pensyarah kanan. Kemudian insyaAllah di sebelah kanan saya Dr. Nur Atirah Ma'asyail ataupun Tan Ai Pau. Bila saya tengok blog doktor, Masya Allah, saya teruja sebab penuh dengan anugerah. Setiap semester anugerah pelajar cemerlang, Alhamdulillah. Dan bila dah jadi pensyarah, dapat lagi, baru lagi menerima anugerah pengajar cemerlang Universiti Kebangsaan Malaysia. Masya Allah. Tahniah doktor. Beliau merupakan seorang pensyarah kanan UKM, kelulusan tertinggi di Universiti Malaya, PhD dalam Doktor Falsafah bidang pengajian Islam di Universiti Malaya. Kemudian memeluk Islam. Doktor tak jawab tadi soalan saya. 1998, bulan Ogos 1998 beliau memeluk agama Islam. Masya Allah. Daripada seorang saudara baru, sekarang beliau merupakan seorang tokoh. Alhamdulillah. Anugerah ini terima anugerah kecemerlangan akademik mahasiswa, anugerah pelajar diraja UKM, dan terkini pengajar cemerlang Fakulti Pengajian Islam UKM. Alhamdulillah. Sebelah kiri saya sekali, ini sahabat dakwah saya yang sama-sama berjuang di jalan dakwah yang tidak asing lagi, Alhamdulillah, bernama Ustaz Fitri Abdullah. Hari ini beliau memakai pakaian kurta. Memang kami suruh supaya boleh hilangkan salah tanggapan, masuk Islam bukan masuk Melayu. Memeluk Islam pada tahun 1991, seorang aktivis agama Hindu sebelum ni, aktivis. Daripada aktivis agama Hindu, beliau sekarang menjadi aktivis ataupun penggiat dakwah yang sangat aktif sekali, dan terkini beliau ada ahli Majlis Kebangsaan Perkim, dan beliau juga adalah merupakan naib pengerusi Perkim Selangor, beristeri dan ada 5 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan saya yang berada dalam dewan ini, untuk makluman ahli panel, kita ada tetamu-tetamu juga di kalangan yang non-Muslim, insya-Allah. Alhamdulillah ramai, dan juga saudara baru. Ada kira-kira 400 orang saudara baru dan keluarga mereka yang kita raikan. Jadi soalan pertama saya akan tujukan kepada Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Islam agama rahmah. Islam dikatakan sebagai agama rahmah. Namun kalau kita lihat ketika ini, apa yang berlaku, Islam selalu dikaitkan dengan keganasan, teroris. Baru-baru ini kita kejutkan dengan isu IS. Sebelum tu heboh Al-Qaeda dan sebagainya, yang dengan mudahnya membunuh, membakar, menyembelih manusia atas nama Islam. Tak nampak rahmah dan kasih sayangnya Islam itu. Jadi saya ingin mohon pandangan Al-Fadhil Ustaz Zaharuddin.
7 minit Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih tuan pengurusi, rakan-rakan ahli panel, Tuan Pengurusi Hidayah Center Foundation dan seluruh exco dan pimpinannya, dan seluruh tetamu-tetamu muslimin dan muslimat, seluruh para tetamu yang hadir pada hari ini. Jadi apabila kita sebut image Islam yang dianggap terorisme kerana sebab beberapa kumpulan antaranya IS dan sebelum ini Qaeda dan seumpamanya yang tidak rahmah, membunuh sesuka hati. Yang pertama sekali, sebagai umat Islam dan bagi mereka yang bukan Islam, kita kena jelas bahawa apa yang dilakukan oleh IS ini tidak daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Saya kira perkara seumpama penyelewengan dalam pemahaman agama ini ada dalam banyak agama, bukan hanya dalam agama Islam. Malah dalam agama-agama lain juga kita akan dapati ada kesalahfahaman terhadap ajaran yang menjadi core kepada agama tersebut. Maka dalam Islam akan ada maknanya kumpulan yang sebagai balasan. Dia ada dua lah macam ni. IS ni yang pertama, kita tak cukup bahan bukti dan maklumat tentang kumpulan ini. Itu yang pertama. Sebab berita-berita yang tersebar berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh mereka dan latar belakang mereka sukar untuk dikenal pasti dengan tepat. Ada macam-macam teori konspirasi. Ada yang mengatakan ia dicipta oleh pihak-pihak yang tidak menyukai Islam supaya mereka mempunyai modal untuk menghentam Islam. Ya, sama juga watak Osama bin Laden. Jadi ada yang berkata begitu, kita pun tak boleh nak verify. Ada yang mengatakan bahawa media-media membesar-besarkan perkara ini dan ia ditaja oleh Zionis dan seumpamanya. Ini kita pun tak boleh nak verify, kerana mungkin jarak kita yang jauh. Yang keduanya, kerana begitu banyak maklumat-maklumat yang sampai melalui media sosial yang terlampau banyak hingga menyebabkan kita pun tak tahu mana betul yang mana salah. Maka kalau ketanya saya, maka saya akan berpegang kepada Kesatuan Ulama Muslimin Antarabangsa punya pendirian. Begitu juga dengan Majlis Ulama Syariah. Kedua-dua kesatuan ulama, yang ada ulama di Iraq, yang ada ulama mereka di Syria, mereka lebih faham, lebih tahu tentang IS berbanding kita yang berada di benua yang lain yang begitu jauh. Maka mereka membuat keputusan dalam resolusi mereka bahawa IS tidak daripada Islam. Mereka menyeleweng dan mereka tindakan-tindakan pembunuhan secara kejam dan disiarkan melalui video dan seumpamanya bukan daripada tata cara dan etika berperang di dalam Islam. Malah sekiranya mereka memotong tangan, mereka kata mereka melaksanakan hudud di Iraq, bila mana ada yang ditangkap mencuri, mereka akan memotong tangan, juga telah menyalahi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebut la tuqta'ul aidi fil ghazwi, tidak boleh dipotong tangan ketika berada dalam peperangan. Maka mereka langgar semua sekali. Ya, mereka membunuh wanita-wanita yang bukan ahli tentera, mereka membunuh orang-orang tua, mereka membunuh orang yang tidak bersamaan dengan mereka. Jadi itu yang disebut di dalam resolusi Majlis Ulama Syariah. Ya, jadi bukan kita ambil daripada CNN ke BBC ke, tak. Kita ambil daripada Majlis Ulama Syariah, dan begitu juga Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia. Jadi kalau kita nak katakan bahawa ini adalah Islam, tidak, itu bukan Islam. Sebab itulah nama IS itu sendiri sebagai Islamic State adalah satu propaganda yang dibuat oleh IS itu sendiri untuk mudah merosakkan nama Islam. Jadi itu yang pertama yang perlu kita faham daripada sumber yang berkredibiliti. Yang kedua, dari sudut Islam kita kena faham mungkin juga begini. Kita kena lihat juga secara adil kepada apa yang dibuat oleh
orang yang membenci Islam kepada dunia Islam. Kita lihat contohnya di China, Muslim apa nama tu, sebut susah nak sebut namanya, Uyghur kan, Uyghur dilarang daripada berpuasa dan dipaksa. Saya dipahamkan bahawa bukan semua yang dilarang berpuasa, tapi Muslim di situ sahaja, ya, kerana mereka menganggap kumpulan di situ adalah teroris dan seumpamanya. Dan kita juga dapat melihat apa yang berlaku di Palestin. Jadi setiap hari apabila dilihat dan ditontonkan penyembelihan umat Islam di Myanmar, ya, dan di selatan Thailand seumpamanya, dan Islam seolahnya lembik, lemah, tiada kuasa untuk membalas, maka hasil daripada ekstrim ini pasti akan lahir sesuatu yang ekstrim. Jadi kemungkinan juga ekstrim IS, Kaedah lahir kerana ekstremis yang bukan Islam menekan umat Islam secara zalim. Jadi kita kena lihat daripada kedua-dua perspektif. Kenapa mereka dizalimi, kenapa mereka ekstrim. Saya masih ingat ketika saya di United Kingdom, ya, ada BNP, ya, British National Party, yang begitu benci kepada orang-orang yang bukan British. Saya punya jiran ketika itu, Mak Saleh mana tak? Ya, apabila dia ada satu demonstrasi di bandar Leicester pada ketika itu, jiran saya pun turut serta. Dia pergi ke rumah kami, dia baling tin, dia baling apa-apa dekat pintu, dekat tingkap kami, dia baling dekat kereta, ya, tak pasal-pasal. Jadi ini berlaku. Jadi keadaan ini, kalaulah ada orang Islam yang melihat IS secara tidak waras ataupun secara emosi, mereka akan rasa, oi, baguslah kumpulan ni, berjaya menakutkan pok-pok sana. So lahir ekstrim akan melahirkan ekstrim. So sebab itu kalau kita nak to have a better world, kita kena lihat kedua-dua pihak, bukan hanya menuding jari kepada IS semata-mata, tetapi kumpulan-kumpulan ekstrim seumpama BNP di Britain tadi ini, dan juga yang lain-lain. Banyak di Amerika kita lihat perempuan yang ditembak di sekolah, perempuan guru Islam yang ditembak, ya, dan tidak mendapat liputan apa-apa. Dikatakan kalau liputan pun adalah geng-geng apa nama tu, etis dan seumpamanya. Tak kira lah, tapi media-media ini yang mewujudkan seolahnya umat Islam ini pengganas kerana hasil 2-3 kerat ni, lupa mungkin ataupun sengaja lupa melihat kepada sejarah apa yang berlaku kepada macam-macam kaum dan puak lagi yang membunuh begitu ramai, malah jutaan manusia. Ya, jadi kita lihat juga apa yang berlaku di Gaza adalah satu perkara kemanusiaan yang bukan masalah agama semata-mata, tapi masalah kemanusiaan, bagaimana dibunuh begitu teruk, begitu dahsyat, dihalau dan seumpamanya. Lalu ini adalah juga merupakan, selagi mana ada benda seumpama ini, maka akan wujud kumpulan-kumpulan agama dalam Islam. Kalau Kristian kena, akan wujud kumpulan ekstremis dalam Kristian, maka akan wujud. Maka itulah saya kira perkara yang perlu kita faham. Walaupun kita faham bahawa Islam agama rahmah. Dulu memang ada peperangan, memang pada zaman baginda Nabi dan sebelumnya, memang ketika itu peperangan adalah sumber inspirasi seluruh dunia. Mereka nak menakluki negara lain melalui kekuatan peperangan. Lalu sebab itu ada ayat-ayat peperangan di dalam Al-Quran, kerana itu adalah standard pada ketika itu, kekuatan pada ketika itu, cara mengeluarkan pengaruh. Sebab itulah ada ayat slavery dalam Islam, perhambaan, kerana pada waktu itu banyak perhambaan. Tapi Islam datang dalam perhambaan yang berbeza, perhambaan yang melayan hamba itu macam ahli keluarga, memperbaikinya. Ya, jadi saya rasa itulah mungkin serba ringkas untuk pusingan pertama. Wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Zaharuddin yang telah mengupas isu antarabangsa, ya. Daripada kita terbang ke Syria, saya bawa tuan-tuan dan puan-puan kembali ke Malaysia untuk bersama-sama dengan Dr. Nur Atirah Masyail, ya. Doktor, sebagai seorang revert yang memeluk agama Islam dan telah memeluk Islam sebagai satu cara hidup, bolehkah doktor terangkan dengan lebih jelas jati diri yang perlu ada sebagai seorang Cina Muslim dari sudut pergaulan dengan keluarga, masakan keluarga dan sebagainya, yang belum beragama Islam,
Atau adakah perlu seorang revert itu menukar identitinya, kecinaannya, atau bagaimana Ustazah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, Encik Zun Arif, ahli banner yang saya hormati, Fadil Dr. Zaharuddin, yang mana suatu ketika dahulu, ketika mana beliau belajar UM tu, saya belum masuk Islam lagi, saya rasa masa tu, tapi saya sentiasa mengikuti perkembangan ustaz ni, tertarik dengan tokoh kepimpinannya sebenarnya. Hari ni baru nak cakap lah, sebab selalu je ikut program dia, tapi hari ni kebetulan berkesempatan bersama, ta'aruf nak bagi tahu lah. Jadi antara yang saya sentiasa ikutilah perkembangan ustaz, sehinggalah ustaz buat PhD di UK sana. Jadi yang panel yang tidak asing lagi, yang sentiasa bersama dalam medan perjuangan dakwah, terutamanya dakwah sesama saudara baru atau mu'alaf ini, ya, Al-Fadil Ustaz Fitri, bagi saya merupakan abang senior saya yang sangat-sangat saya hormati. Saya belajarlah sesuatu daripada beliau, dan juga saya lihat ada CEO Mawib, Tuan Datuk, Datuk Ali Jainal Abidin, apa ni, kita punya Presiden Hidayah Center, juga sahabat saya juga dalam satu perjuangan, Ustaz Muhammad Nicholas Silvesta. Saya lihat di sini ada juga, ya, motivator saya, Tuan Akad, ya, yang mana saya belajar BA, beliaulah banyak, ketika saya belajar di UKM, beliaulah yang banyak memberi sokongan kepada saya. Saya banyak belajar daripada dia. Alhamdulillah, ini sekian lama, hampir 5 tahun kami tak bersama. Tengok hari ini kita bersama, alhamdulillah. Dan hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Hidayah Center, ya, kerana dengan usaha dan izin Allah SWT mengizinkan untuk saya bersama-sama dalam majlis iftar yang agak grand, saya lihat di sini. Alhamdulillah, di sini kita dapatlah sama-sama berkongsi pengalaman. Mana saya dapati di sini ada pelajar-pelajar saya juga, Erma dan juga Hajar ada di sini yang bertugas di Hidayah Center, yang merupakan anak didik saya yang dah tamat pengajian di Jabatan Dakwah, Fakulti Pengajian Islam UKM, dan seorang lagi sedang buat praktikal, Siti Hajar, merupakan setakat ni best student di Jabatan Dakwah. Jadi alhamdulillah, dengan izinnya dapatlah kita sama-sama di sini, dan saya lihat juga ramai juga daripada non muslim, ya. Ini sebaiknya sebenarnya satu program yang kita cuba wujudkan, di mana kita tampilkan bersama, bukan saja saudara baru saja, muslim saja, yang sebaik-baiknya ada non muslim bersama, sebab kita nak cuba memberi kefahaman sebenarnya ajaran Islam itu. Kita tak nak Islam ni dilabelkan sebagai teroris, mana firman Allah SWT, wa ma asralnaka illa rahmatan lil alamin, mana tidaklah diutuskan Nabi, itu kembali kepada Nabi Muhammad SAW ke alam ini, selainkan untuk memberi rahmat kepada seluruh alam, makhluk dia. Jadi kalau kita faham di situ, kalau nak hurai tafsir tu, jadi tak terjawab pula persoalan yang yang pengurusi majlis tanya kepada saya. Jadi cukup saya katakan di situ, dan Allah pun mentakkidkan juga, di mana Allah berkata inna dina indallahil Islam. Kenapa Allah kata inna dina indallahil Islam? Kenapa tidak Allah kata inna dini? Kenapa tidak Allah kata inna dinu?
Kenapa Allah kata inna dina? Sebab di situlah inna ni dalam nahu ni, dia dalam nahu bahasa Arab ni kata inna ni sesungguhnya maknanya tak ada selain daripada yang itulah. Maknanya sesungguhnya itu hanya itu sahaja. Inna dina itu sebab dia berbaris atas. Inna dina. Maksudnya nun tu nun li takkid. Kalau betul Ustaz Ustaz Zahruddin, ya, itu nun li takkid, maknanya sesungguh. Itu firman Allah SWT dalam ayat Al-Quran. Dan daripada ayat inilah, ya, akhirnya daripada kajian agama saya, akhirnya saya bila mendapati ayat Al-Quran ini, akhirnya saya memilih untuk memeluk Islam. Saya ni berasal pada keluarga berbangsa Cina. Ketua pada keluarga yang berbangsa Cina, mana keluarga keturunan Ketua Sami di Perlis. Ya. Jadi keluarga kami ni dikira sebagai ustaz lah kalau kita ni. Jadi kami cukup-cukup mengutamakan budaya dan juga adat dan akhlak. Ya. Jadi bila saya dah masuk Islam, jadi terbawa-bawa lagi akhlak-akhlak yang diajarkan dalam agama Buddha dahulu, yang mana mengajak pada kebaikan. Saya yakin semua agama tak mengajak pada keburukan. Saya biasa berkawan dengan India, saya biasa berkawan dengan orang asli, kan? Saya rasa semua mengajak pada kebaikan. Kalau saya berdakwah di kampung asli, bila kita tanya apakah cabaran utama bagi orang asli di kampung ini, dia akan kata orang asli ni tak suka sikap-sikap tak baik, dia kata. Antaranya saya tanya, dia kata sikap tak baik ni, dia kata contoh saya ni kampung saya tanam ubi kayu, makanan utama dia kata, selain pada nasi. Tapi dia kata orang Melayu ni yang jiran saya ni, bila nampak aja ubi kayu saya dah matang, dah tua, dah boleh tuai, dia orang yang ambil dulu sebelum khinzir yang ambil dulu, dia kata. Maksudnya di situ kita nampak bahawa orang yang tak Islam ni pun dia tak suka benda yang tak baik, mencuri dia tak suka. Maknanya sifat-sifat majmumah, segala sifat majmumah bagi saya semua agama tak restui lah, kira tak mengajak kepada yang tak baik. Semua agama ajak kepada yang baik. Cuma yang membezakan kita hanyalah i'tikad kita ataupun keyakinan ataupun kepatuhan kita kepada agama itu, meyakini hanya Allah sahaja sebagai Tuhan sekalian alam. Itu sebab kita ada tauhid rububiyah, kita ada tauhid uluhiyah, dan kita ada asma wa sifat. Semua orang non-Muslim ada tauhid ini. Kepercayaan tu tauhid ada. Tapinya mereka tersekat hanyalah di tauhid rububiyah. Kita ni yang Islam ni, kita ada tauhid rububiyah dan juga uluhiyah. Bila adanya tauhid uluhiyah bermaksud kita meyakini hanyalah Allah. Uluhiyah ni asal perkataan ilah, ilahi itu. Ilah maksudnya hanya Allah sahajalah. Maknanya kepercayaan dan keyakinan kita. Itu sahaja membezakan kita. Tak ada kata ajaran ni mengajak benci ajaran itu mengajak pada benci ajaran ini. Tidak, tak pernah wujud perkara tersebut. Ya. Jadi satu lagi, dalam Islam ni tiada paksaan bagi orang yang tidak Islam untuk memeluk Islam. Antaranya mana firman Allah SWT, la ikraha fid din. Tiada paksaan dalam agama. Ya. Terpulanglah apabila seseorang itu dia dah mempunyai keyakinan yang tinggi daripada kajian dia ke, daripada pergaulan dia ke, daripada faktor perkahwinan dia ke, daripada faktor dia ada boyfriend yang Muslim ke, girlfriend yang Muslim ke, dia nak masuk Islam, dia tengok kawan-kawan Melayu bagusnya, akhlak pergaulan bagusnya, ya, kehidupan hariannya sistematiknya, dari pakaiannya dan sebagainya, dia tertarik. Jadi dia buat keputusan nak memeluk Islam. Itu tak ada masalah. Maksudnya kat situ tak ada paksaan. Jangan disebabkan paksaan kita memeluk Islam, akhirnya kita tidak dapat istiqamah dengan agama. Kita tak dapat konsisten dengan agama. Bila datang sedikit ombak yang sikit je, kita tak mampu. Apatah lagi bila datang ombak tsunami yang besar tu, langsung kita tak boleh nak menghadapi. Sebab apa? Kita masuk Islam sebab paksa. Dan tambah lagi pula niat kita nak masuk Islam ni ada niat selain daripada itu, akhirnya
mana kita nak capai keberkatan, keredaan Allah tu dah tersasar, dah terlari. Akhirnya yang kita dapat celaru bahawa Islam ni, inilah orang Islam ni macam ni, macam ni. Tapi kalau kita bawa Islam dengan keredaan hati kita, keikhlasan hati kita, tak ada paksaan, kita tahu bahawa agama Islam itu hanya agama yang benar, maka apabila datanglah ombak ke, tsunami besar ke yang boleh terbalikkan dunia dan sebagainya, iktikad kita tetap kepada Allah SWT. Kita takkan lagi bergoyah dengan sedikit ujian atau cabaran. Itu lumrah. Bagi saya, tak kira apa-apa agama sekalipun, ada ujiannya. Kalau orang miskin katakan, contohnya ujian hidupnya, susahnya nak dapat sesuap nasi, susahnya nak cari duit, nak beli sekilo beras, susahnya nak dapat beli setin susu untuk anak, walaupun susu yang paling murah sekalipun. Begitu juga orang Islam, kalau dia malas, sudahnya kehidupannya begitulah. Maksudnya dia tidak cuba upgradekan dirinya. Jadi agama tidak membezakan kita, diri kita sendiri yang membezakan kita. Jadi itu saya suka sangat. Kita harmonikan perkauman yang ada di dalam Malaysia ini. Ini antara satu dakwah kebaikan yang kita akan dapat di situ. Itu sebabnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita nak dapat rahmat. Ciri-ciri rahmat tu yang kita nak, itulah antara ni. Kalau keadaan senario, keadaan Malaysia kita yang mempunyai pelbagai kaum ini, jadi kita cuba satukan. Kita harmonikan kaum yang ada, biar kita tak rasa bahawa kalau orang Islam nampak orang Cina je, bias. Jangan jadi macam saya zaman saya belajar dulu. Cikgu-cikgu Melayu ni anti sungguh dengan orang Cina ni. Saya masuk Islam ni disebabkan oleh terpikat dengan akhlak seorang ustazah Asfi Haji Ehsan. Ketika tu saya tinggal di Perlis, saya di Perlis. Jadi ustazah ni dia praktikal. Dia orang Meru, Kelang. Dia orang Jawa, Jawa. Jadi dia mengajar di sana. Saya tertarik dengan perangai dia. Dia sedikit pun tak membezakan. Dia sedikit pun tak membezakan bahawa pelajar Cina dilayan begini, pelajar yang Melayu Islam dilayan begini. Tak. Tapi ada sebahagian, segelintir cikgu-cikgu yang mungkin agak ni sikit lah Zaman itu, zaman yang mana cikgu-cikgu pun masih free hair dan sebagainya. Saya ingat lagi cikgu bahasa English saya free hair. Kan rambut dia gugur saya yang tolong buangkan daripada buku dia kan. Saya masih ingat. Jadi zaman sekarang dah tak ada. Jadi zaman tu, kalau cikgu-cikgu sebahagian cikgu-cikgu Melayu ni, bila pelajar Cina ni dia anti sungguh. Sampaikan kami ni dikatakan macam second class yang tak berguna langsung. Tak, kalau pelajar Cina datang je ke pejabat nak baik dengan cikgu-cikgu Melayu je, dia cakap kat cikgu Melayu tu, dia kata, engkau baiklah, kau ajak balik rumah dia, nanti malaikat tak masuk rumah engkau. Itu zaman dulu. Fahaman dia kan. Contohnya fahaman yang adalah misalan bila orang nak masuk Islam takut-takutkan, kau kena sunat nanti. Dah lemah kan, yang lelaki nak masuk Islam dah lemah. Padahal benda tu dah perkara yang keberapa dah. Syahadahkan dulu dia dah nak masuk Islam. Perkara yang yang sunat ke tak bersunat ke tu belakang kira. Ini sekarang ni itu momokkan. Kira momokkan orang dululah. Maknanya salah faham di situ. Kalau masuk Islam kena bersunat. Kalau masuk Islam masuk Melayu. Kalau masuk Islam kena tinggal semua identiti. Kalau India masuk Islam kena tinggal semua sari, kena tinggal semua makanan yang capati dia ke apa semua kena tinggalkan, tak boleh itu semua. Kalau masuk Islam kena buang ni pakaian yang Cina, Chongsam dan sebagainya. Okey. Dan dari situ apa yang Ustaz tanya tadi, maksudnya pergaulan tidak ada halangan kita dengan yang dah masuk Islam dengan keluarga yang tak Islam. Dari segi makan minum pun kita boleh balik makan dan minum selagi mana kita kena pasti halal haram yang ada kat situ. Segi pewarisan harta juga, kita yang dah masuk Islam, sebelum kita masuk Islam kita pernah usaha untuk dapatkan satu harta. Bila kita dah masuk Islam, harta kita masih banyak lagi. Jadi tak ada was-was di situ. Kita boleh teruskan je. Maknanya guna sahaja
harta yang ada ketika itu yang kita dapat sebelum masuk Islam, dan kita boleh sahaja manfaatkan untuk pembangunan Islam, untuk pembangunan keluarga dan sebagainya. Jadi kita ingatlah kalau nak ambil iktibar pengajaran daripada pergaulan, orang kata tak boleh dah masuk Islam kena buang semua adab-adab pakaian semua, tidak. Selagi mana tutup aurat pakailah. Saya ni sampai tercapai baju Melayu ni lah, ini Vietnam kan. Kalau ada congsam yang dah striker pun saya pakai je sebab dia tutup aurat, saya pakai kan. Selagi mana tutup aurat saya pakai. Ya, kita ambil contohnya senang je. Daripada surah Al-Hujurat ayat surah Al-Hujurat surah Luqman ayat 15. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustazah Nur Atirah banyak berkongsi pengalaman ketika memeluk agama Islam. InsyaAllah dengan itu kita faham yang rakan-rakan kita yang belum Islam tu, kalau ada teringin rasa hati untuk memeluk agama Islam, contohnya ada bersama Ustazah, no problem untuk bersama-sama dengan keluarga makan makanan ibu dan sebagainya kan Ustazah. Okey, saya seterusnya ingin mengajukan soalan kepada Ustaz Fitri Abdullah juga. Soalannya lebih kurang sama juga. Sebagai bekas seorang aktivis Hindu yang memeluk agama Islam, satu ketika dulu sudah pastilah satu kejutan telah berlaku di kalangan masyarakat dan juga keluarga. Soalan saya, Ustaz, bagaimanakah Ustaz menghadapi dan mengatasi masalah penentangan daripada keluarga yang mungkin berpunca daripada salah tanggapan mereka terhadap agama Islam tu? 7 minit Ustaz ya. 7 minit. Terima kasih. Pengurusi majlis, saya ucapkan terima kasih jemput saya ke majlis iftar ini. Saya nak puas dan makan. Dan pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua, kepada semua rakan panelis, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila sebut tentang penentangan daripada keluarga, saya lebih bersedia. Sebelum saya memeluk agama Islam, saya tahu apa akan berlaku. Dan saya telah mengambil satu langkah yang proaktif. Sebelum saya memeluk agama Islam, saya balik, saya bohong kat ibu saya. Pertama kali saya bohong kat ibu saya. Saya kata, mak, saya dah masuk Islam. Dan antara sebab kenapa saya memilih untuk memeluk agama Islam, sebab saya mengambil masa 8 tahun dalam agama lama saya, sebab saya belajar. Lain kalau saya lahir dalam agama Hindu, tak belajar Hindu, okey, no problem. Tapi bila belajar, datang banyak persoalan. Bila banyak persoalan, tak ada persoalan yang semua dapat jawab. Saya bertanya kat sana, ramai yang tak dapat bantu. Akhirnya saya terpaksa cari Tuhan yang satu. Yang disebut dalam kitab Hindu kata Tuhan yang satu, Tuhan tak nampak. Siapa Tuhan itu? Saya cari Tuhan ini dengan tujuan nak sembah Tuhan yang satu sebagai penganut agama Hindu. 8 tahun mencari, tak jumpa. Akhirnya bila membuat keputusan setelah dah belajar agama Islam sampai dakwah Islam kepada saya, bila nak memeluk agama Islam, memang saya tahu akan ada sedikit pertentangan daripada keluarga atau mungkin banyak pertentangan, tapi saya bohong kat ibu saya kata, ibu, saya dah masuk Islam. Saya nak tahu apa reaksi dia. Kalau ibu saya kata, engkau masuk Islam, saya nak bunuh diri, saya boleh kata, cop-cop, belum masuk lagi. Kerana sebab saya dah bincang dengan ibu saya pun, saya kata, ibu, dalam kitab kita Hindu pun sebut Igam Ivad Vityam, Tuhan itu satu. Lebih 4,000 tahun dulu sebut Tuhan satu. Kita Hindu sebut apa? Tuhan yang satu, dan jangan kamu sembah selain daripada Tuhan yang satu. Dan sebut dah lebih 40 tahun. Dan Tuhan yang mana? Yang tak ada wajah, tak ada rupa, tak boleh lihat dengan mata. Natasya Pratima Aste, dia kata. Habis tahu kata begitu, kenapa pula kita buat Tuhan dan kita sembah Tuhan? Kenapa tak sembah Tuhan yang cipta kita? Dan bila tanya ibu saya begitu, memang dia pun setujulah. Dia kata memang betul apa yang kamu sebut, tapi kita dah satu tradisi yang lama, dia sebut. Tapi jiwa saya tak dapat nak terima hak itu. Ya, sebab saya tahu ada satu Tuhan, the Creator, Maha Pencipta, dan saya nak sembah Pencipta tersebut. Akhirnya bila saya memeluk agama Islam dan saya bagi offer kat ibu saya bagi tawaran kat ibu saya kata, ibu macam ni lah. Ibu ajarkan saya bagaimana saya boleh sembah Tuhan itu sebagai seorang penganut agama Hindu, saya ikutlah sampai saya mati. Dan saya bagi 1 minggu kepada ibu saya, dan selepas 1 minggu saya pun, sebab ibu pun tak dapat tolong pergi sana sini,
Akhirnya saya membuat keputusan untuk memeluk agama Islam. Pakai sampai 3 mic. Dan alhamdulillah. Dan syukur alhamdulillah. Dan bila saya mengucapkan 2 kalimah syahadah dan bila saya bersyahadah memeluk agama Islam, perkara yang paling pertama diberitahu oleh ustaz yang syahadahkan saya, apa dia kata? Dia kata, Fitri, you kena ingat dalam Quran Allah sebut, pertama Allah sebut kamu hanya sembah aku. Kedua Allah sebut dalam Quran jangan, ya, Allah sebut yang kedua, apa yang Allah sebut? Berbaik dengan kedua ibu bapa kamu walaupun mereka masih belum beragama Islam. Ya, dan saya amat terkejut. Ya, bila saya dengar, yang pada pengamatan saya, yang saya tahu, kalau masuk Islam mungkin tak boleh balik rumah, tak boleh bercampur sangat, kena hati-hati makan minum dan sebagainya. Tapi dalam Quran Allah sebut, pertama kamu sembah aku, jangan lakukan syirik kepada aku. Yang kedua, kamu berbaik-baik dengan kedua ibu bapa kamu walaupun mereka masih belum agama Islam. Jadi daripada situlah bila saya dengar begitu, saya balik ke rumah, peluk mak saya. Saya kata, sebab saya sebelum memeluk agama Islam tak pernah peluk mak saya, salam pun tak pernah. Ya, tak pernah. Tapi tak tahu dari mana datang keberanian macam tu. Balik lepas masuk Islam, saya balik, saya peluk mak saya, kata, Mom, I love you. Saya nak bagi tahu saya dah Islam dan don't worry, I'll be better son than before. Saya akan jadi anak yang lebih baik daripada sebelum. Walaupun keluarga banyak bagi normal lah kan. Dia takut saya balik rumah bawa seorang perempuan Melayu. Dia takut saya balik rumah dan demografi dalam rumah akan berubah. Kalau semua satu agama, sekarang dah ada bercampur pula agama. Dulu semua boleh makan, sekarang kata ini boleh, itu tak boleh. Kenapa masalah? Dia orang tak nak masalah macam ni. Ya, dan takut saya bawa seorang perempuan pula, dia pula pakai tudung apa semua, kan tak seronok macam tu. Mereka rasa tak seronok. Tapi saya, walaupun mereka sebut apa, caci maki, hamun, no problem. Saya dengar saja. Walaupun dalam hati, sakit hati, saya tak pernah balas apa pun. Ya, beginning I was just dengar sajalah nak buat macam mana. Hampir 2 tahun. Tapi alhamdulillah lepas 2 tahun mereka mula melihat. Dia kata masuk Islam, mereka terkejut sebab saya tak bawa balik perempuan. Dia kata, engkau masuk Islam, nak ingat nak kahwin, tak kahwin ke? Saya kata, mana ada saya nak kahwin. Kerana that was not the reason saya memeluk agama Islam. Yang kedua, bila memeluk agama Islam, saya tak pernah tinggalkan keluarga. Every weekend saya akan pastikan saya balik rumah. Every setiap Sunday pagi, setiap Ahad pagi, saya pergi ke pasar, belilah apa-apa ke pasar, bubur dalam peti ais, dia tahan untuk seminggu. I did that for 5 years. Dan family saya terkejut, dah masuk Islam tak kahwin. Ya, dah masuk Islam balik, kemudian lebih baik daripada dulu. And then dia punya mindset dah berubah. When come to the 50th year, keluarga saya pula paksa saya, dia kata apa, pergilah cari mana-mana perempuan yang baik, kahwin ajalah, dia kata. And they can accept me as a Muslim, alhamdulillah. What happened this morning? Saya di Al-Ustaz dengan brother Haji Nicholas, dia di Al-Ustaz semalam di Kedah. Then I came back from Al-Ustaz. Daripada airport saya balik ke rumah mak saya bermalam di rumah mak saya. Dan pagi tadi mak saya kejutkan saya pukul 3 pagi dan dia siapkan breakfast untuk saya makan sahur. Ya, my mother, she's not a Muslim, but still yet dia tahu anak dia kena makan. 3 pagi dia kejutkan saya, terkejut. Saya terkejut, 3 pagi, Mam, dia baru pukul 3 pagi. Sahur dah dekat 5.45, almost 6 o'clock. Oh, ya ke, dia kata. Saya kata tak apa, you don't worry, saya akan makan, mak pergi tidur lah, saya kata. Nak kata when they have the understanding. Tadi macam pengurusi sebut tadi kan, salah tanggapan. Kerana salah tanggapan sebab dia ingat kalau Islam, sebab surat khabar pun satu lagi hal. Hari-hari sebut benda yang tak baik tentang orang Islam. Jadi itulah persepsi orang Islam terhadap Islam. Kerana there are so many good Muslims around, but tak keluar surat khabar pun. Kerana yang tak betul lah dia highlight. Jadi tanggapan non-Muslim yang mereka yang bukan Islam, itulah tanggapan mereka terhadap agama Islam. Wallahualam pengurusi. Terima kasih Ustaz Fitri. Alhamdulillah berkongsi pengalaman beliau pula memeluk agama Islam, cabaran dan juga bagaimana beliau mengatasi masalahnya. Alhamdulillah. Jadi untuk round yang kedua ni saya akan bertanya ahli panel dan saya bagi masa pendek sikit 5 minit. Sebab kita terpaksa mengejar masa. Dan selepas itu saya akan buka kepada satu soalan sahaja. Jadi siapa-siapa yang nak bertanya tu sila simpan dulu soalan. Dan saya rasa kita ada mic tengah-tengah ni akan disediakan. Okey, Dr. Zahardin. Sekarang ni heboh di akhbar tentang isu saudara baru yang memeluk agama Islam kena tukar nama kepada bin atau binti Abdullah. Ada golongan tertentu yang mempertahankan nama asal keluarga mereka dan melarang menukar kepada Abdullah dan sebagainya.
Boleh Ustaz uraikan sebagaimana yang berlaku dalam sirah Rasulullah SAW serta dalil-dalil nakli yang tertentu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali Allah SWT menyebutkan ud'uhum liabaihim dzalika huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka dengan nama keturunan dan bapa-bapa mereka, itu lebih adil, yang disukai dan cintai oleh Allah. Nabi SAW ada menyebutkan dalam hadis yang sahih, saya kira perkara ini sangat diketahui khususnya oleh sahabat-sahabat yang telah memeluk Islam. Man da'a ila ghairi abih wa huwa ya'lam fal jannatu haramun alaihi haram. Iaitulah sesiapa yang memanggil dirinya dengan bukan bapanya, maka dalam keadaan dia tahu, maka syurga baginya diharamkan. Hadis ini dalam konteks ada orang zaman jahiliah dulu, kata Imam An-Nawawi dan lain-lain, yang suka untuk menaikkan martabat keluarga, lalu dia sengaja tumpang keluarga orang lain. Ada. Macam contohnya kalau zaman sekarang ni, kalau kita kata ada keluarga Nabi, semua naik pangkat semua kan. Ada yang mengaku saya ini keluarga Nabi Muhammad. Contoh, yang ini memang fal jannatu alaihi haram, maka baginya syurga haram baginya. Jadi banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawa dalam Islam seseorang itu kena dibankan dengan bapanya. Ya, dengan bapanya. Adapun adat di Malaysia, ini masalah. Bagi orang bukan Islam, bila mana dia berkecamuk dengan tradisi orang Melayu, tradisi negara Malaysia, tradisi orang negeri-negeri Malaysia, jadi kelam kabut orang faham Islam. Jadi kita sarankan kepada seluruh orang-orang bukan Islam dan orang Islam untuk kembali balik kepada bukan agama adat, tapi agama yang fresh daripada sumbernya. Jadi daripada sumber tidak Al-Quran dan Sunnah, Nabi SAW dan para sahabat yang paling tahu tentang Islam. Dan Umar Al-Khattab, nama datuk dia Teruk. Ada yang Abdul Syams, hamba kepada matahari. Ada yang Abdul Lat. Imam Asy-Syafi'i pun dalam susugalo keturunan keluarga dia ada nama hamba kepada Abdul Lat, bukan kepada Allah. Tapi tidak menjadi hak kepada mana-mana orang yang memeluk Islam ataupun mana-mana penguasa Islam untuk memastikan nama bapa ditukar. Tak boleh. Sebenarnya nama kita boleh tukar. Kalau nama kita itu Abdul Syams contohnya, itu boleh tukar. Ataupun nama kita dalam bahasa Cinanya atau dalam bahasa Indianya atau dalam bahasa apa juga, ada makna-makna yang syirik Allah, yang itu digalakkan untuk ditukar kerana dalam sirah Nabi, Nabi telah menukar ramai nama-nama para sahabatnya yang mempunyai makna yang buruk. Lalu kita tahu dengan sebab tukar nama dalam Islam tak digalakkan sama sekali, malah haram kalau tanpa mudarat yang besar. Para ulama kata kalau ada mudarat, contoh kalau tak tukar nama kena bunuh, barulah boleh tukar nama. Itu pun kalau situasi emergency itu hilang, kena guna balik nama asal. Sebab nanti hutang guna nama lama, bila tukar nama hutang tu dah tak valid macam. Sedap lah nak tukar nama. So dalam Islam hutang benda berat, so tak boleh tukar nama. Tak payah tukar nama pun. Dan kalau nak tambah tak apa, tambahlah dekat depan tu Muhammad ke Abdullah ke, dekat depan. Tapi nama asal masih ada. Tapi kalau India mungkin mudah sikit kan. Dia ada nama dia, anak lelaki tukar kepada bin, selesai masalah. Kan? Kalau Cina susah sikit, dia ada macam orang putih punya, dia ada surname dia tengah-tengah, dia nama dia kat ujung mungkin kan. Nama depan tu nama keluarga. Itu tak apa, boleh pakai nama tu juga, tak ada apa-apa masalah. Adapun dari sudut kekeliruan, kononnya nanti tak tahu agama apa, dalam MyCard kan ada tulis agama Islam, selesai habis cerita. Apa nak kecohnya? So bagi saya itu lebih friendly. Islam ini dia tak kecoh benda-benda form ni, dia benda substance. Nama-nama ni dia benda form yang tak berapa penting selagi mana tidak ada bercanggah dengan kehendak Islam, tak ada masalah. Salman Al-Farisi bukan nama Arab. Nabi tak pernah pun suruh Salman Al-Farisi untuk menukar namanya. Ya. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan, kita kena jelas Islam ini rahmat. Rahmat bukan hanya kepada substance yang besar, tapi kepada binatang, kepada nama pun tak ada masalah untuk
tidak ditukar. Jadi saya rasa kalaulah Hidayah Center ke mana-mana nak memperjuangkan agar nama itu dikekalkan, ya, itu adalah perjuangan yang tepat dengan kehendak Islam, kehendak nas-nas hadis dan juga Al-Quran. Dan saya kira pentadbir Malaysia bukan maksum. Kita sentiasa memperbaiki diri. Oleh kerana itu, kalau ada benda-benda yang boleh diperbaiki, kita boleh bawa kepada fatwa dan seumpamanya. Saya cuba cari fatwa-fatwa, hanya ada fatwa Perlis yang mengekalkan supaya tidak ditukar nama kepada Abdullah. Ni tukar masuk Islam ni semua bin Abdullah. Abdullah ni siapa punya bapak ni? Bukan bapak saya Abdullah ni, kan? So, jadi itu adalah satu perkara yang mengelirukan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya rasa sangat jelas penjelasan ustaz dengan dalilnya. Dan saya lihat ada seorang sahabat saya, nama dia sebelum Islam Wong Wai Hong. Bila dia masuk Islam, nama dia Firdaus Wong Wai Hong. Selamat datang brother Firdaus. How are you brother? Okey, insyaAllah ustazah, saya ingin menarik ustazah kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ila akhir ayat. Wahai manusia, sungguhnya kami jadikan kamu dari seorang lelaki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi Al-Quran sebut ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi Quran ni bukan untuk orang Islam, orang Melayu saja, untuk semua manusia, termasuk rakan-rakan kita yang belum beragama Islam. Jadi ustazah, saya ingin ustazah untuk kupas sikit ayat ini, bagaimana cara terbaik seorang Muslim dan saudara bahari untuk berinteraksi dengan masyarakat non-Muslim. Silakan ustazah. Terima kasih pada Tuan Pengerusi Majlis. Ya, surah Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Sungguhnya wahai manusia, kat situ kan, kita kalau baca Quran dia ada ya ayyuhallazina amanu, lepas tu dia ada ayat khitab Allah ni ya ayuhan nas, kan? Bila sebut ya ayuhan nas ni, kita ada surah Makkiyah, kita ada surah Madaniyah, kan? Jadi di sini dapat kita faham bahawa antara kitab-kitab Allah yang banyak diturunkan di Makkiyah, Makkah, iaitu dinamakan surah Makkiyah, dia bermula dengan ya ayuhan nas. Maknanya khitab Allah ni kepada semua, sebab zaman dakwah Nabi di Mekah selama 13 tahun, Ustaz, dia maksudnya dakwah, ketika dakwah tu ada yang masuk Islam dah, masa tu dakwah Syriah, secara senyap-senyap, secara rahsia. Jadi ya ayuhan nas ni tuju kepada Muslim dan non-Muslim yang ada di kota Mekah ketika itu, iaitu kaum Muslim yang dah memang dah Islam dan kaum Quraisy yang kafirun yang belum masuk Islam. Jadi Allah khitab ayat ini, dia tuju kepada semua umat yang ada di atas muka bumi ketika itulah. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sungguh aku ciptakan manusia ni daripada lelaki dan juga perempuan. Senang ayat dia, senang nak faham. Kalau faham kot ayat tafsirnya pula jadi susah. Jadi untuk nak kita faham, sungguh Allah ciptakan kita daripada perempuan dan lelaki, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan menjadi kamu ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ni syu'uban wa qabail, di suku maknanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, contohnya orang asli kan, dia orang asli, bangsa dia lah. Jadi dia ada suku-suku dia. Dia ada suku suku Batik, suku macam-macam dia punya sub-sub dia punya suku tu kan. Jadi apa tujuannya Allah ciptakan? Manusia ni orang Cina kan, dia ada bangsa Hokkien, ada Mandarin, ada Hakka dan sebagainya kan.
Jadi kenapa Allah ciptakan semua-semua ni dalam konsep kita di negara Islam yang pelbagai kaum ini? Sebab lita'arufu, maksudnya untuk kita saling kena mengenali antara satu sama lain. Allah tak kata untuk liudwan ataupun untuk bergaduh. Tidak, Allah suruh kita saling kenal mengenali antara satu sama lain. Sebab itulah bila saling kenal mengenali ni, akhirnya ada yang jatuh cinta, kan? Katakanlah ya, saya mengajar di UKM, ya. Pelajar saya semua Melayu. Saya seorang je Cina yang mengajar di Fakulti Pengajian Islam. Okey? Bila pelajar master saya, dia tengok saya mengajar dia hari pertama, terus dia jatuh cinta. Pelajar perempuan, ya, Khadijah. Dia jatuh cinta, rupanya bukan jatuh cinta kat saya, dia kira kat abang dia. Itu, ya. Dia kenal ustazah dia ni. Lalu dia jatuh cinta, dia kenal, dia tahu, terus dia kenalkan dengan keluarga dia semua dalam 5 hari, dalam seminggu. 11 bulan 8 kenal, jumpa, akhirnya 18 bulan 8 tu berkahwin tahun 2009. Jadi itulah pentingnya faktor-faktor masuk Islam antara daripada faktor perkahwinan. Tapi saya tidaklah masuk Islam sebab berkahwin. Saya dah masuk Islam dah berbelas-belas tahun barulah temu jodoh. Lambat, kerja cari ilmu je. Masuk Islam tu meredah cari ilmu, duduk pondok, mengaji. Sampailah tak boleh belajar pengajian Islam pun saya memohon pada Sahibu Samahah, Datuk Dr. Zulkifli Abakri, guru saya sekarang ni, mufti wilayah ni. Saya mohon kepada dia, Ustaz bagilah saya nak mengaji pengajian Islam. Kalau Ustaz tak bagi, tak apalah, saya nak duduk kat hujung kelas tu pun kat College Unity, Port Dickson. Saya kata bagilah, saya nak belajar, bagi saya. Saya nak mengenali di Ta'arufu, untuk mengenali ajaran Islam itu. Akhirnya bila kita dah dapat pengajian, jadi saya genggam betul-betul saya nak jadi menyumbang pada ummah. Saya nak belajar betul-betul agama Islam ni, ya. Lepas tu kita berbalik pada soalan Tuan Pengerusi Majlis ni, bagaimana kita untuk membina interaksi yang saudara baru daripada dia belum masuk Islam, dia dah masuk Islam, dah declare sebagai seorang Muslim, kemudian macam mana interaksi dia dengan kaum kerabat yang tidak Islam, sama ada daripada keluarganya, jirannya ataupun masyarakat yang belum Islam. Jadi kat sini apa yang saya boleh tekankan adalah antaranya dari segi soal beri zakat ataupun beri sedekah. Jadi kalau kita rujuk pada surah Al-Baqarah ayat 272 ni, mana kalau Yusuf, kalau kita rujuk kepada surah tu, Yusuf dalam fiqh zakat daripada Yusuf Qaradawi ni, dia kata apa? Zakat ni kena beri kepada bukan muslim. Kita kena beri kepada bukan muslim atas peruntukan mualaf. Sebab apa? Dalam surah At-Taubah ayat 60 ada berkenaan dengan zakat ni, antara yang asnaf yang akan dapat ni, 7 asnaf tu, antaranya mu'allafatu qulubuhum. Orang mu'allaf ni. Orang mu'allaf ni, mu'allaf maknanya dijinakkan hati. Sebab itu Yusuf Qaradawi dalam dia punya kitab fiqh zakah dalam jilid yang kedua. Kalau tak silap saya, cuba buka balik jilid kedua muka surat 707. Dia kata kat situ, zakat ni kena beri kepada bukan Islam atas peruntukan mu'alaf, untuk menjinakkan hati mereka kepada Islam. Dan akhirnya kajian saya daripada fiqh zakat yang dibawa oleh Yusuf Qaradawi ini membentuk saya punya definisi saudara baru masa kajian master saya. Tu yang saya ingat sangat tu muka surat. Saya bukannya pakar pun, tapi ingatlah maknanya Yusuf Qaradawi ni pernah kata dalam fiqh zakat ni daripada jilid yang kedua, ayat 707, muka surat 707, dia kata kita kena bagi. Itu pun dia hurai daripada surah Al-Baqarah ayat 272. Kalau saya nak cerita tak cukup 5 minit pula. Jadi saya singkatkan begitu, ya. Yang keduanya zakat ni kena bagi. Pada saudara baru tu pun dia dah masuk Islam, perlu juga diberi.
Sehingga mana? Sehingga apabila dah mantap keimanan dia, mantap dah kefahaman Islamnya, mantap dah, maknanya dia dah sanggup terima cabaran, apa-apa dugaan sekali, maknanya dah kuat jiwa dan akal minda dia, fizikal dia untuk menghadapi arus kehidupan dia, maka bolehlah kalau kita kata kita dah stop memberi zakat. Macam saya suatu ketika dahulu nak belajar ni susah nak dapat duit dan sebagainya Bila dah masuk Islam, mawib lah yang paling banyak Datuk mawib lah yang paling banyak memberi saya zakat ketika tu, daripada Ustaz Salihuddin sehingga Ustazah apa saya tak ingat. Jadi mereka lah sentiasa urus, dan saya sentiasa ingat kata mereka, Atirah belajarlah, kemudian sumbang kepada masyarakat. Akhirnya saya pegang kata-kata orang yang memberi kelulusan kepada saya. Jadi saya pun masuk Islam di Jawi, Datuk. Jadi alhamdulillah lah. Jadi zakat ni kena beri, sehinggalah keimanan kepada saudara baru pada agama, kemantapan akidah, syariat, akhlak dia dah kukuh dan mantap, dia dah boleh berhadapan dengan cabaran dunia, maka kita boleh stop. Dia dah boleh cari makan sendirilah. Ibarat masa tu kita tak perlu lagi bagi ikan kat dia, kita bagi kail kat dia. Sampai tahap macam tu. Jadi kita pendakwah ni kena membimbing lah. Di situ jadi yang keduanya Ustaz, sikit lagi macam mana interaksinya tu pensyarah kalau dah pegang mic ni jadi gila mic kan. Jadi sekejap, saya tak puas hati kalau saya tak bagi tahu. Yang satu, kita beri zakat. Yang keduanya, kita hormati jenazah. Walaupun saya dah masuk Islam, atuk saudara saya, ketua SAMI yang dah mati, saya balik, saya tengok, saya pegang, saya sentuh, saya cium dia. Sebab apa? Nabi ketika ada kematian, ada inilah mayat jadi Nabi pergi ziarah, Nabi sentuh, Nabi tengok kan. Jadi sahabat tanya, tu mayat jenazah. Jenazah mayat Yahudi. Sahabat kata, Nabi kata, bukankah dia juga insan? Maksudnya faham tu. Kalau Nabi kata gitu, maksudnya kita ni boleh balik berziarah, tak ada masalah. Saya pernah Islamkan Adnan, pelajar UKM dia masuk Islam. Dia ni anak sulung lelaki India. Jadi dia kata, Ustazah, saya ni kalau masuk Islam, saya boleh ke nak uruskan jenazah mak saya sebab saya anak sulung lelaki? Boleh, tak ada masalah. Akhirnya okey. Sekarang ni jadi okey je. Sampaikan family dia kata, tak apalah Nan, kalau kau tak uruskan jenazah aku pun tak apa, dengan akhlak engkau pun dah okey dah. Kalau mati aku pun mati dalam keadaan tenang, dia katakan. Itu. Akhirnya masuk masjid. Masuk masjid ni kita jangan salah faham. Orang tak Islam tak boleh masuk masjid. Boleh sahaja. Disebabkan masuk masjid, kisah masuk masjid, sampaikan Nabi Muhammad SAW ni ketika zaman dia, akhirnya dijadikan syariah, hukum syarak. Mana ketika Yahudi ni, dia pergi kat masjid tu, dia nak khianat Nabi. Dia berak kencing dalam masjid tu. Nabi nak datang solat, sahabat geram tengok Tengok kaum Quraisy kafirun ni, dia berak, dia kencing dalam masjid tu. Nabi sahabat nak pukul, nak pergi bergaduh lah, nak, kalau orang Kelantan ni cakap nak gocoh kan. Akhirnya Nabi kata jangan. Akhirnya kesudahnya Yahudi ni masuk Islam, dan dia apa yang berlaku tu, dia dijadikan sebagai fiqh syariah, dijadikan syariah Islamnya, di mana dijadikan dalam hukum at-taharah. Itu sampai tahap macam tu. Wallahu alam, minta maaf lah bila pensyarah pegang mic. Alhamdulillah, masya-Allah, semangat sekali ustazah kita ya. Dan banyak ceritakan pengalaman juga. Mawib banyak membantu ustazah. Tahniah CEO Mawib pada hari ini. Dan insya-Allah kita pun tak ada banyak masa lagi. Saya terus saja ke soalan yang ketiga, untuk soalan yang kedua untuk Ustaz Fitri. Okey Ustaz, di dalam agama Hindu dia banyak mengamalkan ritual agama, macam waktu kematian, perayaan, banyak perayaan, Pongal dan sebagainya, perkahwinan dan sebagainya. Soalan saya Ustaz, bagaimana cara saudara baru kita menyesuaikan diri, mungkin dari sudut bangsa India pula, tadi kita dengar daripada bangsa Cina, terhadap situasi ini tanpa menjejaskan akidah dan hubungan kekeluargaan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengerusi ya. Soalan ni jawapan ni tujukan khas kepada saudara-saudara baru
dan lebih khusus kepada mereka yang keturunan India. Dan tadi yang pengurusi kata memang benar dalam masyarakat India ni mereka banyak mengamalkan ritual-ritual, tapi ritual ni ada dua, satu yang berbentuk adat dan satu lagi berbentuk ibadat. Satu yang culture, satu lagi adalah religious base. Ya, kita cuma dalam Islam ini bila seseorang itu telah mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan bersyahadah, kita tidak boleh membuat ritual-ritual ataupun benda-benda yang melibatkan agama yang lain. Itu kita jelas. Dan bila sebut contoh seperti kematian, banyak salah tanggapan di kalangan masyarakat Islam di negara kita. Mereka menganggap kalau ada masyarakat India meninggal dan anaknya dah masuk Islam, anaknya tak boleh buat apa-apa. Itu dulu. Tapi sekarang saya banyak buat program untuk majlis-majlis agama seluruh negara, buat rebranding balik, bagi tahu semua boleh buat kecuali yang melibatkan bab-bab agama sahaja. Ya, bab-bab yang melibatkan syarat saja. Contoh, saya bagi satu contoh. Biasa masyarakat India kalau meninggal, yang mereka akan mandikan yang ialah si mati itu dia akan mandikan. Biasa semua orang mati pun dimandikan kan, semua agama pun ada. Tapi biasanya masyarakat India ni apa dia buat? Satu yang dia buat, dia ambil, dia letak minyak kat kepala dia si mati lah. Kemudian letak shampoo herba, disebut sebagai shivaka. Kadang letak atas kepala mati. Ini sebagai simbolik yang mereka memandikan si mati. Biasa kepada yang menganut Islam ni, saudara-saudara baru diberitahu, itu jangan buat. Yang melibatkan minyak jangan buat. Jangan pergi sentuh orang mati. Siapa kata tak boleh buat? Sebab itu kenapa mereka letak minyak dan shampoo herba ni? Sebagai simbolik nak bagi tahu pada si mati, semasa saya kecil kamu mandikan saya, inilah khidmat saya terakhir saya buat untuk kamu, mandikan kamu. Siapa? Ayah dia atau ibu dia yang mati. Jadi memang ada hak si anak untuk mandikan jenazah ibu atau ayah dia. Kemudian biasanya masyarakat India ni mereka akan ambil air, angkat air daripada rumah sebelah lah. Dia akan bawa air kemudian akan mandikan si mati. Yang itu pun dibagi tahu, itu jangan buat. Lah nak mandikan orang mati, kenapa tak boleh? Ayah dia, ibu dia. Dan kenapa mereka ambil air? Kalau zaman dulu di India, di rumah tak ada paip. Jadi mereka akan pergi ke tepi sungai, mereka akan ambil air dalam satu belanga, bawa ramai-ramai mandikan si mati. Tapi sekarang dalam rumah sudah ada paip, tapi adat itu masih dikekalkan. Mereka masih pergi ke rumah sebelah, mereka bawa air mandikan si mati. Sebab hari ini kalau orang meninggal di hospital, dah siap mandi di hospital. Jadi buat simbolik saja, tuangkan air keliling orang mati saja. Kemudian mereka taburkan beras atau orang mati. Disebut sebagai wakarisi. Kerana ditabur-taburkan beras, dan dalam beras itu biasanya dia akan letak siling. Orang mati dia tak perlu ada duit kan. Siapa yang duit ini tujuan pasal apa? Dia ni beras ni dibubur atas si mati, dia akan letak kain dibubur atas si mati, dan beras dan duit yang dibubur itu akan diambil oleh orang yang sedang menguruskan kematian tu. Tempat dia kata tok siap lah. Ya, jadi itu sebagai satu sedekah. Nak bubur boleh? Boleh, tak ada masalah. Apa lagi kita boleh buat? Contoh, kalau cucu cicit kepada si mati, apa biasanya cucu cicit akan buat? Mereka akan ambil kayu buluh, lilit dengan kain putih, cecah dengan ghee, ghee lah, minyak sapi. Kemudian mereka akan bakar benda itu, mereka akan pergi keliling si mati. Sebagai bagi tahu kepada si mati, kata tok, nenek, don't worry, lepas you sudah tak ada, kami akan sentiasa bersatu begini. Itu simbolik saja. Yang kita lihat happy bukan pada perbuatannya. Rumah kita kalau tak ada lilin pun, kita tak ada letak, kita letak lilin. Adakah kita letak lilin itu kita ikut Kristian? Dan sebutlah kan, kadang lihat begitu. Kalau macam tu lilin langsung tak boleh pakai. Jadi benda ni adalah cuma banyak kepada simbolik yang disalah faham oleh masyarakat Islam dulu. Kata kalau mati tak boleh buat ni, tak boleh buat. Saya sekarang sebut semua buat kecuali yang melibatkan agama. Apa yang kita tak boleh buat, kita tak boleh pergi bakar si mati, itu tak boleh buat. Contoh, ibu ayah mati nak pergi bakar, itu bagi ke orang lain, subah hal lain. Nak angkat dia pergi ke kubur, semua boleh buat, no problem Ustaz. Itu tentang bab yang sebut kematian. Perkahwinan, no problem, kita boleh hadiri perkahwinan mereka, tak ada masalah. Cuma kalau perkahwinan tu kalau buat di contoh di kuil atau berhala, boleh pergi by all means, kita boleh pergi, tak ada masalah. Kalau dulu kita masuk ke kuil, kita sembah apa pergi, cuma sekarang kita agama Islam, kita tak buat macam tu. Tapi kita perlu menghormati majlis, tempat itu kita kena hormat, tetamu ni kita kena hormat. Jangan mengotori majlis, jangan buat bising, dan jangan pula mengata-ngata. Kokot adalah objek, ada simbol-simbol yang mereka sembah ke apa. Jangan kita keji ataupun hina, ataupun kita memperlekehkan benda-benda yang disembah oleh orang bukan Islam. Dilarang di dalam Quran oleh Allah Ta'ala, dalam surah An-Na'am ayat 108. Dan bila sebut tentang perayaan, ada masa dah nak buka dah kot, no? Sikit Ustaz, no?
Sebut tentang perayaan masyarakat India ni, kita yang biasa di Malaysia kita dengar Deepawali, biasa kita dengar Thaipusam, kita dengar Pongal, kita dengar. Banyak lagi yang mereka, banyak lagi perayaan yang ada. Ini yang main lah, ya. Deepawali kita tahu perayaan cahaya, Festival of Light, ya. Dan ada 4 nas kenapa masyarakat Hindu menyambut Deepawali, dan saya nak sebut ringkas saja. Deepawali adalah perayaan keagamaan. Kerana bolehkah seorang yang masuk Islam, dia dulu keturunan India lah kan, keluarga dia sambut Deepawali, bolehkah mereka balik? Boleh balik. Ya, bolehkah mereka nak ucapkan Happy Deepawali? Majlis Fatwa dah buat dah tahun 2007, kata nak ucap, nak jaga persaudaraan keluarga, tak ada masalah, ucaplah Happy Deepawali, boleh. Ya, apa yang tak boleh, cuma kita tak boleh nak mengambil dalam upacara persembahan apa, itu yang kita tak boleh buat. Nak saya, contoh saya, sejak saya masuk Islam sampai hari ini, 2 hari sebelum Deepawali, saya balik rumah, saya pergi beli ayam, saya pergi beli kambing dia, dan isteri saya tolong masak untuk mak saya. Tak ada masalah. Kerana tak ada masalah, dan mereka seronok kita buat begitu. Kerana, dan bukan kata saya meraihkan mereka, cuma saya tak merayakan Deepawali. Itu saja. But it's not an excuse untuk saya, oh saya tak boleh balik apa. Dah, kita boleh balik, kita boleh bantu keluarga, nak bagi duit, itu lagi terbaik kalau kita boleh buat. Thaipusam nak pergi boleh, kalau nak pergi, pergilah. Nak buat apa kita buat ke Thaipusam, bukan kita nak ambil kawadi lagi ke apa. Ya, dan Thaipusam ya, ada birthday kepada Lord Murugan, ya. Kita tengok yang patung Dewa Murugan yang tinggi kat batu ke, itu birthday dia, disambut pada hari Thaipusam. Biasanya masyarakat Hindu akan membayar nazar, membawa kawadi, dan Thaipusam di Kuil Subramaniam di Batu Ke pun dah keluar arahan mengatakan lain kali nak cocok-cocok apa semua tidak dibenarkan lagi. Itu bukan ajaran agama Hindu. Ya, kita ingat itu ajaran agama Hindu, bukan. Yang kawadi yang biasa diambil, dia buat daripada kayu, dia akan dijunjung atas bahu, dan kaum biasanya kaum wanita akan ambil susu dalam belanga atau kepala. Ini yang Thaipusam. Ya, itu sekadar masyarakat Hindu. Tapi saya pelik di Malaysia, orang Islam pula ucapkan orang Hindu selamat menyambut hari Thaipusam. Hindu sama Hindu pun tak pernah ucapkan Happy Thaipusam. Really sister? Ya, kita pula ini something yang baru dalam negara kita. Nah, sebut Pongal, Pongal is a really cultural festival. Sebenarnya dia adalah perayaan menuai, dan kita, saya tengok di Malaysia pun ramai masyarakat Islam mengambil bahagian dalam perayaan Pongal, no problem. Ya, Pongal semua boleh hadir. Saya tengok sekarang ada Pongal 1 Malaysia, 2 Malaysia, 3 Malaysia, tak apalah, pergilah. Nak makan, janji makanan halal, hantam makan saja. Wallahu alam. Thank you very much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, penjelasan yang cukup jelas ya daripada Ustaz. Memandangkan masa yang sangat mencemburui kita, jadi saya tidak akan benarkan soalan. Saya akan terus minta ahli panel buat kesimpulan ya. 1 minit je Ustazah, boleh? 1 minit saja. Silakan. Assalamualaikum. Ya, insya-Allah Jadi alhamdulillah tak ada soalan kesimpulan daripada panel saja. Jadi apa yang saya cuba simpulkan di sini ya, berkenaan dengan saudara baru ni, yang saya nak sarankan kepada saudara-saudara baru yang ada ni, kita kena yang pertama sekali kena cari ilmu ya. Cari ilmu saudara baru ni kalau dah masuk Islam tak boleh kata duduk di zon selesa dah. Kena cari ilmu. Tak semestinya masuk pergi mengajar kat belajar kat ma'had ke apa. Mana-mana ada majlis ilmu saja pergi. Pergi belajar, cari guru-guru. Kalau dengar aja Datuk Zainal Abidin ada depan ni. Kalau teringin nak jumpa, nak minta nasihat, Datuk tolong nasihat saya. Benda tu dia akan jadi kekal. Itu satu ilmu. Jadi mana Allah kata dah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, Allah mengangkat orang-orang yang berilmu ni bertingkat-tingkat, darajatnya tinggi sangat. Jadi tak cukup dengan sahaja masuk Islam tu kita tak belajar. Nanti jadilah kita ni taklid. Belajar tu, solat tu, tahu solat tapi ikut-ikut orang je. Kita tak tahu apa hukum solat, dari mana disyariatkan solat, tahun ke berapa disyariatkan solat, apa dalil wajib solat dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi kena belajar benda asas-asas tu, belajar, insya-Allah kita akan dapat. Okey, yang keduanya, bila ada ilmu datangnya iman. Keimanan kita tahulah, bila ada iman kita memang iktikad betul dengan Allah SWT. Seterusnya kita kena ada akhlak. Akhlak ni tak semestinya kita dengan family kita je. Tak. Kalau kita dah masuk Islam, dengan family yang belum Islam, kena tunjuk lebih baik lagi. InsyaAllah sampai family kata apa,
Oh, anak aku ni masuk Islam banding dengan dulu lebih baik. Lalah dia jaja pula kita kat kampung-kampung Melayu. Anak aku pakai tudung, hang ni awak tak pakai tudung ni, bahasa orang utara kan. Sampai tahap macam tu. Kita nak sampai maknanya family boleh tengok differences between before Muslim and after Muslim tu kita dah nampak. Okay. Yang seterusnya bila dah ada akhlak dan sebagainya, kenalah amal. Ilmu yang ada, kita dah kenalah amal. Dan masyarakat pula saya nak pesan di sini, tak kiralah masyarakat yang dah asal Islam ataupun yang non-Muslim, kena terimalah saudara baru ni. Maknanya tak ada bias, tak ada apa. Dia sebab dia masuk Islam tak ada peraksaan. Itu sebab dia masuk Islam. Kita bagi sokongan je. Kita bagi orang kata kereraan. Biarlah tak apa. Asalkan dia bawa benda baik. Dia tak kacau agama, dia tak tinggalkan family. Jangan salah faham lagi masuk Islam itu masuk Melayu. Tak pernah wujud itu. Masuk Islam tetaplah Islam. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Ustazah. Maaf saya terpotong Ustazah. Mensyarah kalau dapat mic tak boleh berhenti Okey, saya terus kepada Ustaz Fitri Abdullah. Saranan kesimpulan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma saya nak ingatkan diri saya dan saudara-saudara baru yang hadir, jangan kita mengasingkan diri kita daripada keluarga kita. Sebab kita hari ini nak, kalau keluarga kita nak kenal Islam, dia akan lihat pada kita. Elok kita, eloklah Islam bagi mereka. Selama ini mereka melihat Islam itu kepada masyarakat Islam yang lain. Jadi kalau kita dah memeluk agama Islam, tak balik ke rumah, tak bersama dengan keluarga, tak mendampingi mereka dan sebagainya, jadi mereka akan mendapat satu persepsi yang sangat negatif terhadap agama Islam. Jadi macam mana mereka nak terima kita? Sebab itulah kalau boleh saya nak sarankan, ambillah peluang. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan ini, balik ziarah keluarga kita. Ibu kita, ayah kita, adik-beradik kita. Kalau ada renggang hubungan, pergilah minta maaf pun. Tak rugi apa kita minta maaf dengan mereka, insya-Allah. Dan ajak mereka datang ke rumah kita semasa kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri nanti, insya-Allah. Dan lagi-lagi saya nak sebut, saya nak ulang seperti apa yang disebut oleh Dr. Hatira tadi. Jangan lupa kita belajar, teruskan belajar, dan kedua cuba dampingi diri, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaran solat, puasa dan sebagainya. Wallahu alam. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seterusnya Ustaz Dr. Zaharuddin, kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, la ikraha fiddin. Allah kata tidak ada paksaan dalam beragama. Lalu apa yang kita sebut hari ini, tak ada kita paksa siapa-siapa pun. Yang kedua, apabila seseorang mengajak seseorang bukan Islam, kalau kita nak approach bukan Islam, kita kena tahu bahawa kita bukan nak dapat apa-apa keuntungan atas kemasukan Islam dia secara duniawi. Kita sebenarnya kasihan dan kasih kepada dia, nak tolong dia, nak bantu dia untuk dapat kebaikan, bukan hanya sekadar sewaktu hidup di atas dunia, tapi selepas kematian. Kita nak tolong dia atas apa yang kita yakin. Tapi kalau dia tolak, kita berdoa pada Allah agar dibukakan hati. Habis cerita. Kita tak payah nak berdemonstrasi, nak marah, buat senaman ponggong dekat depan rumah. Ini semua je bukan orang Islam punya kerja. Ini penyakit peribadi, tak ada kaitan dengan Islam. Yang kedua, masuk Islam memang betul tidak ada kaitan dengan masuk Melayu. Melayu ada masalah dia, India ada masalah dia, China ada masalah dia. Islam adalah general, universal untuk semua agama. Kalau kaji dalam Al-Quran, kehebatan Al-Quran, universal value dia khas untuk semua, bukan untuk satu-satu agama. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Dan juga kena faham, tadi kita dah sebut antara kesimpulannya, masuk Islam nama tak wajib kena tukar. Malah sebahagian besar ulama mengatakan haram ditukar nama kalau nama tu tak ada yang buruk, dan nama bapa jangan masuk campur dengan nama bapa. Yang boleh nama Abdullah adalah bila tak tahu siapa bapa. Tak tahu bapa memang zero, tak ada, barulah ada keharusan untuk menggunakan nama yang bukan nama Abdullah berinti nama, tapi Abdullah itu adalah satu menunjukkan hamba kepada Allah sahaja, bukan sebagai suatu buah nama. Kemudian tadi kena jaga hubungan dengan keluarga, wasahibhuma ma'rufa. Allah kata kalau ibu bapa kamu masih lagi bukan Islam, kamu kena jaga hubungan dengan baik dengan mereka. Dan kemudian kena bezakan Islam adat dengan Islam yang genuine, yang tulen daripada Al-Quran. Dan memahami Al-Quran ada kaedah dia. Tak boleh baca-baca terjemahan sahaja boleh faham, nanti jadi IS, jadi
teroris salah bulan. Kena ada kaedah dia. Macam jadi engineer tak boleh senang-senang buat bangunan. Kena ada tahu matematiknya, kena ada tahu ilmu fiziknya, kena tahu itu ini, barulah jadi bangunan yang baik. Dan tak dinafikan ada ustaz yang tersilap memahami juga. Ada orang Islam yang tersilap memahami juga. Kerana Islam bukan kualiti yang beriringan dengan kuantiti tahun masuk Islam. Jangan rasa sama sekali baru masuk Islam kita second class. Tidak benar sama sekali. Masuk Islam, you are the first class sebenarnya. Kerana orang yang baru masuk Islam, mereka bersih seumpama bayi yang baru lahir. Dulu orang yang lahir Islam, dia bayi masa dia budak-budak. Orang yang masuk Islam waktu dewasa, dia bersih masa dewasa. Itu lebih hebat lagi daripada orang yang Islam secara keturunan tidak memahami agamanya dan malas memahami agamanya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya-Allah. Satu kesimpulan yang sangat-sangat baik daripada kesemua ahli panel yang saya tidak perlu ulas lagi. Mudah-mudahan apa yang ahli panel kongsikan akan dapat untuk kita faham tentang apa itu Islam dan sekurangnya merungkaikan salah tanggapan terhadap Islam di kalangan rakan-rakan saya yang belum Islam dan juga masyarakat. Jadi akhirnya saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Fitri Abdullah, Dr. Nur Atirah dan Ustaz Dr. Zaharuddin. InsyaAllah this is not going to be the first and the last. Kita akan cuba anjurkan program perkongsian seperti ini di lain-lain masa dalam lain-lain perayaan avenue dan sebagainya, insya-Allah. Jadi saya dengan ini mengakhiri majlis panel kita pada petang ini dan saya berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan Allah menggunakan hidayah, memberikan hidayah pada kita semua di dalam dewan ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.